Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara clear? Waalaikumsalam warahmatullahi. Wan Ilhan, Yakin Alwi. Suara clear tak? Ya Farouk. Waalaikumsalam. Okey, kalau clear kita akan mulakan kuliah kita hari ini. InsyaAllah kita akan bincang keistimewaan hari Jumaat. Tajuk ni saya kira mungkin nampak simple tapi agak penting. Bukan agak penting lah, memang sangat penting. Apatah lagi Jumaat yang Allah telah nyatakan tentang kelebihan melalui Al-Quran dan begitu juga banyak hadis, namun kita tak rasa kelebihan hari Jumaat tersebut. Jadi kita nak cuba lihat kembali dan cuba kembalikan perasaan kita tentang keagungan dan kelebihan hari Jumaat tu. Apatah lagi musim COVID, apabila masjid ditutup, hanya sebahagian yang dibenarkan untuk pergi pada hari Jumaat, maka perasaan tu lebih hilang lagi daripada umat Islam. Bahkan tak berusaha pun untuk nak pergi salat Jumaat. Itu lebih malang lagi. So pada hari ini kita akan bincang tentang keistimewaan, kelebihan hari Jumaat. Perlu diketahui bahawa hari Jumaat ni dia ada kelebihan dan keistimewaan dia. Macam mana kita tahu kelebihan dan keistimewaan hari tertentu, iaitu hari Jumaat? Apabila Allah dan Rasul memberitahu tentang kelebihan hari tersebut. Sebagaimana bulan Ramadan, masa bulan Ramadan ada kelebihannya. Macam mana kita tahu bulan Ramadan ada kelebihan? Melalui hadis Nabi SAW, melalui dalil ataupun melalui nas. Begitu juga 10 Zulhijjah, kan, 1 sehingga 10 Zulhijjah. Apa kelebihan yang ada pada masa tersebut? Macam mana kita boleh tahu kelebihan, fadilatnya? Apabila Nabi bagi tahu. Jadi masa mana yang ada kelebihan, ia hanyalah melalui Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul tak bagi tahu, kita pun tak tahu ada kelebihan pada masa-masa tertentu. Begitu juga tempat-tempat tertentu. Contohnya Makkah, Madinah, Al-Aqsa, ada kelebihan pada tempat tertentu. Macam mana kita tahu? Nabi bagi tahu. Jadi kalau orang nak mendakwa tempat-tempat tertentu ada kelebihan, contohnya orang mendakwa Tarim, kan, ada kelebihan, so dia perlu bawa nas, dia perlu bawa dalil, kan? Jadi kelebihan pada masa, pada tempat, ia diberitahu oleh Allah dan Rasul. So pada hari Jumaat, hari ini hari Jumaat, kan, ada kelebihan yang telah Allah dan Rasul bagi tahu pada kita. Kan? Antara Jumaat ni antara waktu yang memiliki keutamaan dia beramal saleh. Jom kita tengok beberapa hadis yang berkaitan tentang hari Jumaat. Pertama sekali daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatlu'u asy-syamsu wa la taghrubu ala yawmin afdala min yaumil jumu'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah matahari terbit dan tenggelam pada satu hari yang lebih utama dari hari Jumaat. So hadis ni hadis riwayat Imam Ahmad. Albani kata hasan hadis ni. Nabi bagi tahu, maknanya apabila matahari terbit dan tenggelam, hari yang lebih utama hari Jumaat. Nabi bagi tahu ni, dan Nabi dah declare. Begitu juga Nabi bagi tahu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi adkhilal jannah wa fihi akhrija minha wa la taqumu sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Hari yang baik saat terbitnya matahari, kata Nabi, adalah hari Jumaat.
Kenapa? Hari tersebut adalah hari diciptakan oleh Allah Nabi Adam AS. Nabi sebut hari Jumaat, Nabi Adam diciptakan. Hari ketika Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga, hari Jumaat. Dan hari ketika Nabi Adam dikeluarkan dari syurga, juga hari Jumaat. Bahkan Nabi sebut hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumaat. Hari Jumaat bila? Wallahu alam. Kita pun tak tahu, itu semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam lah teori orang buat kan. Termasuk Barat pernah menyebut tentang berlakunya kiamat 2012 dulu. Malangnya ada orang Islam yang percaya sampai 2012 je jadi takut habis kan. Ni tahun ni adalah tahun berlakunya kiamat. Bila Allah dan Rasul tak bagi tahu, maka kita tak perlu ambil tahu dalam hal itu. Baik. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada Jibril alaihissalam. Nabi tanya, hari apa ni? Lalu Jibril pun jawab, hadhil jum'atu ja'alaha Allahu 'idan laka wa li ummatik. Hari ini adalah hari Jumaat yang Allah jadikan sebagai hari raya bagimu dan umatmu. Nabi sebut hari ini, hari Jumaat yang Allah jadikan ni melalui Jibril bagimu sebagai hari raya kepadamu dan umatmu. Maksudnya hari Jumaat ni hari raya mingguan. Kita ada hari raya tahunan, Aidul Fitri dan Aidul Adha. Tapi bagi hari raya mingguan adalah hari Jumaat. Maksudnya, kalau kita disyariatkan untuk rasa hari raya tu hebat, hari raya tu hari besar, hari raya tu hari utama, hari raya tu hari kita rasa gembira. So, adakah bila dalam hadis sebut hari Jumaat ni adalah hari raya, macam mana perasaan kita? Itu persoalan. Sebab ramai orang yang bila melalui hari Jumaat, dia tak ada perasaan apa-apa. Sedangkan Nabi kata hari Jumaat ni adalah hari raya, raya mingguan. Seronok tak kita hari Jumaat? Mungkin ada orang yang seronok sebab hari Jumaat ni adalah hari esoknya cuti. So dia semangat pergi kerja sebab esok dah cuti. Dia seronok macam tu. So perasaan kita macam mana bila Nabi kata hari Jumaat ni adalah hari raya bagi mingguan? So apa perasaan kita? Dan itu persoalan kepada yang perlu dijawab oleh saya dan perlu dijawab oleh semua orang. Sebab Nabi kata ini adalah hari raya. Baik, hadis pada Abu Hurairah, hadis yang lain radhiyallahu an, Nabi SAW menyebut hari Jumaat, lalu baginda bersabda, Nabi kata, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi kata hari Jumaat ada satu masa, ada satu waktu yang jika seorang muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, nescaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu Nabi memberi isyarat dengan tangan menunjukkan masa dia sangat sikit. Maksudnya hari Jumaat ni Nabi kata ada satu masa yang kalau kita minta Allah akan makbulkan. Dan Nabi tunjuk masa tu sikit je. Hari Jumaat ada masa tertentu yang Allah makbulkan doa. So bila Nabi, hadis sahih Bukhari Muslim, bila Nabi dah sebut begitu, adakah kita memperbanyakkan doa pada hari Jumaat? Malangnya, tambahlah lagi musim Covid ni, kejumaatan itu tidak dirasakan. Sangat malang. Bila Nabi sebut hari Jumaat ni hari yang dimakbulkan doa, kita kurang merebutnya. Baik, para ulama di kalangan sahabat, begitu juga tabi'in dan setelah mereka bincang bilakah waktu yang Nabi sebut mustajab tu. Sebab pakat nak berebut doa masa tu. Apakah perkara tersebut berlaku hanya pada masa Nabi SAW hidup ataupun masih berlangsung sehinggalah Rasulullah telah wafat? Ada sebahagian kecil yang menyatakan telah pun dihapuskan setelah kewafatan Nabi SAW. Namun sebahagian besar
jumhur para ulama menyatakan perkara tersebut tetap ada. Tetap ada. Kelompok yang menyatakan bahawa waktu tu tetap ada, para ulama menyatakan bahawa waktu itu ada, pula berselisih pandangan bila masa tersebut. Kan? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sebut dalam Fathul Bari, dia kata ada 30 pandangan mengenai bila masa yang dimustajabkan doa. Ada 32 pandangan. Namun ada 2 pandangan yang paling kuat. Kita nak kena dengar ni sebab kita nak rebut masa bilakah kita nak berdoa. Sebab Nabi janji bahawa masa itu Allah akan kabulkan permintaan. Kita banyak permintaan. Dan kalau kadang-kadang bila kita sembang dengan orang akan bagi tahu dia harap dapat yang ni, dia harap dapat ni. Bahkan dalam Facebook sendiri, kadang-kadang orang meluahkan perasaan, orang nak yang tu, nak yang ni. Malangnya meluahkan perasaan di media sosial, tapi sayangnya tidak mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Saya bukanlah nak bagi tahu kata semua kenyataan di media sosial itu salah. Namun malangnya dia mengadu di media sosial, dia tidak mengadu pada Allah. Sedangkan hari Jumaat ni Nabi kata ada satu masa yang sangat mustajab doa. Baik. Dua pandangan yang paling kuat. Pandangan pertama, sebahagian ulama kata waktu duduknya imam sampailah salat Jumaat selesai. Imam duduk, imam naik ke atas mimbar, kemudian duduk, kemudian sampailah salat Jumaat selesai. Di antaranya dalil hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim an Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna Abdullah ibn Umar qala lahu أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. Daripada Abu Burdah bin Abi Musa Ash'ari bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata padanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis kepada Rasulullah SAW sehubungan dengan waktu ijabah, waktu kabulnya permintaan pada hari Jumaat? Lalu Abu Burdah mengatakan, aku menjawab, ya, aku dengar ayahku mengatakan bahawa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, iaitu antara waktu duduknya imam sampailah salat dilaksanakan. Maksudnya pandangan yang pertama menyatakan imam duduk di atas mimbar sampailah selesai salat. Antara masa itu dan masa sampailah selesai salat, sepanjang waktu itu doa dimakbulkan. Doa dimakbulkan. Dan Imam An-Nawawi bersetuju dengan pandangan ini. Imam An-Nawawi setuju dengan pandangan ini. Sedangkan Imam As-Suyuti, dia menyatakan waktu yang dimaksudkan oleh hadis tersebut adalah ketika salat didirikan. Maksudnya masa salat Jumaat itu didirikan, masa itulah waktu yang mustajab. Sebab tu, maksudnya kalau mengikut pandangan Imam Suyuti ini, dia kata masa salat. So masa salat tu banyakkan doa. Malangnya orang kita, dia tak doa waktu salat. Kan, kalau di Perlis ni mungkinlah kan dia doa waktu solat, tapi negeri-negeri yang lain yang buat imam doa secara berjemaah tu, sebab ramai makmum dia mengharapkan sekali okey aku habis solat aku nak berdoa dengan imam. Kan, dari sudut perbincangan tu itu bab doa secara berjemaah tu itu cerita lain, tapi dari sudut perasaan dulu kan, ramai yang saya lihat mereka yang di tempat yang adanya doa secara berjemaah ni, dia mengharapkan nanti dia akan doa dengan imam. Apabila perasaan dan pengharapan dia begitu, akhirnya yang dia lupa adalah dia lupa untuk nak berdoa dalam salat. Sedangkan doa dalam salat ni memang Nabi lakukan. Memang Nabi lakukan dalam sujud, ketika tahiyat, umpama tahiyat akhir kan, di hujung tahiyat tu Nabi SAW memang berdoa pada ketika itu. So kalau ambil pandangan Imam As-Suyuti, maksudnya
pandangan ini menyebut dalam waktu solat. So dalam waktu solat itulah kita rebut berdoa, mudah-mudahan Allah mengkabulkan kita punya permintaan. Baik. Kemudian yang kedua, waktunya adalah selepas salat asar, dan pandangan ini sebenarnya pandangan yang lebih kuat berbanding pandangan yang pertama sekali tadi. So ada 30 pandangan. So dua pandangan yang kuat. So yang lebih kuat wallahu taala alam adalah pandangan kedua yang waktunya adalah selepas asar. Berdasarkan hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, baginda bersabda, Nabi kata, Yaumul Jum'ati 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslim yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asr. Hari Jumaat ada 12 jam, kata Nabi. Tak ada seorang Muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut, melainkan Allah akan kabulkan. Maka peganglah erat-erat. Maksudnya ingatlah, akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asar. Hadis Abu Daud, Nasai dan Al-Hakim. Dan pandangan ini jauh lebih, saya kira, lebih kuat berbanding pandangan-pandangan yang lain. Bahkan pandangan ini disokong oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim dia kata, ini adalah pandangan ataupun pendapat yang dipegang oleh kebanyakan generasi salaf, dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebut tentang perkara ini. Maksudnya hari Jumaat selepas asar sampailah dekat nak masuk maghrib tu. Sepanjang masa itu ada satu ruang masa yang Allah makbulkan doa. Pernah tak kita rebut masa ni? Tak adalah kata sepanjang masa tu kita berdoa, tapi ruang masa yang diperuntukkan, yang disebutkan sebagai waktu mustajab doa, ada tak kita ambil peluang untuk berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Persoalan yang ditimbulkan di sini ialah, kita minum dulu. Apakah hikmah Allah sembunyikan masa tersebut? Apakah hikmah Allah sembunyikan masa tersebut? Walaupun kita pandangan yang lebih kuat adalah waktu asar, selepas waktu asar, tapi kita menyebut wallahu alam. Ini pandangan ulama. Boleh jadi pandangan yang 30 pandangan yang lain tadi ini, mungkin salah satunya adalah betul di sisi Allah. Boleh jadi. Pandangan ini perbincangan para ulama, kata yang lebih kuat adalah selepas asar. Jadi kenapa Allah rahsiakan waktu tersebut? Apa hikmah dia? Ini untuk menjadi motivasi kepada hamba Allah. Sepanjang hari Jumaat itu adalah hari untuk kita perbanyakkan ibadah, perbanyakkan berdoa sepanjang hari Jumaat tersebut. Itu hikmahnya. Kalau bagi tahu kata asar je, kata asar saja, nescaya kita tidak berusaha untuk berdoa pada waktu-waktu yang lain. Kalau kata mustajab doa itu hanyalah pada ketika imam duduk di atas mimbar sehinggalah selepas salat, maka sudah tentu di waktu-waktu yang lain kita kurang untuk berdoa. Jadi hikmah disamarkan waktu mustajab doa ini supaya kita sentiasa berdoa mengharap Allah Ta'ala, khususnya pada hari Jumaat yang dijanjikan ada waktu dan saat mustajabnya doa. Baik. Kemudian sebagaimana disebut dalam hadis Sahih Bukhari daripada Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, ni dalam kelebihan Jumaat yang lain, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu ma istata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Nabi kata tidaklah seorang mandi pada hari Jumaat. Kalau
di Malaysia ni bab mandi ni tak ada masalah lah. Biasanya kita tak bincang panjang. Kalau di negara Arab, dia mandi ni sebab tempat kurang air. Macam saya di Jordan dulu, negeri yang kurang air. So lori datang isi dalam tangki tu seminggu sekali. Kita nak kena jimat air, jimat air. Jadi orang Arab biasanya dia tak setiap hari mandi. Tapi janganlah kita imagine cuaca negara Arab sama dengan cuaca kita, sebab sana dia panas kering. Jadi walaupun tak mandi, badan dia tak berbau sangat. Berbanding cuaca Malaysia, kalau tak mandi memang hampak. Tapi oleh kerana orang Melayu ni dia dah biasa dah mandi, macam mana pun air sikit ke apa dia akan mandi dengan gunakan air sikit. Hatta musim salji mandi juga, jerang air mandi juga. Orang Melayu ni nak mandi juga. Sampai orang Arab dia pelik. Orang Melayu ni apalah musim salji pun nak mandi, sebab kita dah biasa. Jadi hadis Nabi ni bila sebut tentang mandi pada hari Jumaat ni, kita tak bincang sangat lah, sebab kita memang tiap-tiap hari mandi pun. Bahkan mandi sehari 2, 3, 4 kali pun ada, cuma di tempat-tempat lain yang kurang mandi, maka mandi pada hari Jumaat itu satu sunnah yang digalakkan. Ada pahala lain pula yang menunggu bagi orang yang mandi pada hari Jumaat. Nabi sebut berminyak dengan minyak, maksudnya minyakkan rambut, pakai wangi-wangian, maksudnya nak pergi solat ni pakai wangi-wangian. Dan perlu saya sebut, pastikan pakai wangian yang memang wangi lah. Memang wangi lah. Sebab ada yang wangian yang menusuk hidung orang yang tak wangi kan. Dia beli minyak atar yang color hitam tu. Yang tu memang kita bau tu macam pening kepala. Pening kepala. Maka sebab itu bila Nabi suruh pakai wangi-wangian, kita pakai wangi-wangian lah. Kemudian Nabi sebut bila dah mandi berminyak, kemudian pakai wangi-wangian, kemudian keluar menuju ke masjid, dan dia tidak memisahkan dua orang, maksudnya memutuskan hubungan antara manusia. Kemudian dia mendirikan salat yang sesuai dengan kewajipannya, lalu dia diam mendengarkan ketika imam berkhutbah. Dia masuk dalam masjid, Nabi sebut dia diam apabila mendengar khutbah. Yang ni perlu saya sentuh sikit lah, sebab ramai zaman sekarang kalau kita tengok, terutama di kampung-kampung lah, mereka duduk di luar. Kadang-kadang khutbah tu masih duduk sembang lagi di luar. Manakala yang di dalam pula dia tak sembang. Zaman sekarang dia main handphone, dia balas WhatsApp. Itu juga boleh diterjemahkan sebagai satu dialog ataupun perbualan. Sedangkan Nabi sebut hendaklah diam ketika imam berkhutbah. Nabi sebut, kita ulang sekali lagi, dia dia mandi pada Jumaat, kemudian dia berminyak rambut, dia mewangikan diri dia, kemudian keluar ke masjid. Dan dia ni jenis tidak memisahkan antara dua orang. Dan kemudian dia pergi masjid, dia salat yang sesuai dengan kewajiban dia. Dan dia diam mendengar khutbah. Nabi sebut melainkan dosanya akan diampunkan antara Jumaat tersebut ke Jumaat berikutnya. Dosa-dosa tu Allah ampunkan dosa seminggu. Kalau buat macam tu tadi ni, dosa seminggu akan diampunkan. Cuma dosa yang diampunkan ni dengan syarat, sebagaimana hadis yang lain Nabi sebut as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Nabi sebut salat Jumaat, salat fardu 5 waktu, salat Jumaat ke Jumaat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa yang dilakukan antara masa tersebut jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Maksudnya antara Jumaat dan Jumaat, Nabi sebut ada peluang pengampunan yang Allah nak bagi. So antara Jumaat ni dengan Jumaat akan datang, seminggu itu ada ruang pengampunan yang Allah nak bagi. Kalau kita buat macam mana? Buat macam tadi ni.
dengan syarat selama seminggu tu dia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau sebagai manusia lah kan, kita dosa-dosa kecil ni susah sangat nak kita hindari. Kita cuba untuk hindari tapi memang sukar sebab manusia ni dia memang melakukan dosa. Mungkin sama ada kita sedar ataupun tidak, so dosa itu sentiasa mengejar bayang kita ni. Maksudnya kita tak terlepas daripada dosa selagi mana kita tak buat dosa-dosa besar. Yang dosa-dosa besar yang disenaraikan tu, selagi mana kita tak buat. Kalau kita buat macam dalam hadis Nabi ni, selama seminggu itu ada ruang pengampunan dosa yang disebut oleh Nabi SAW. Dosa-dosa kecil dia seminggu itu dihapuskan. So apa kelebihan hari Jumaat yang lain? Kelebihan yang lain adalah bersegera pergi ke masjid lebih awal untuk salat Jumaat. Dalam hadis as-sahihain Bukhari dan Muslim, ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man ightasala yawm al-jum'ati ghusl al-janabah thumma raha faka'annama qarraba badana wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithah faka'annama qarraba kabshan aqrana wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajaja wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر." Nabi kata, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, mandi sungguh-sungguh lah kan, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan dia berkorban. Maksudnya berkorban ni menyembelih ataupun dia korbankan tu, dia sembelihan itu untuk disedekahkan. Berkorban dengan unta yang gemuk, ini pergi paling awal. Dan siapa yang pergi pada waktu selepas itu, masa yang kedua tu, seakan-akan dia berkorban dengan lembu betina. Siapa yang pergi pada waktu yang berikutnya, yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan kambing yang bertanduk. Dan siapa yang pergi pada waktu seterusnya, waktu keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan siapa yang pergi pada waktu yang seterusnya, yang kelima, seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Maksudnya sedekah dengan sebutir telur lah. Itu dia punya ganjaran, nilaian pahala dia. Dan kata Nabi, apabila imam telah keluar, yakni keluar tu untuk khutbah, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan zikir. Maksudnya mendengarkan nasihat dan peringatan. Maksudnya hari Jumaat itu, siapa yang pergi lebih awal, maka lebih banyaklah pahala dia. Pergi lebih lambat, maka kuranglah pahala dia. Ada orang yang pergi awal lah, kemudian dia singgah kedai, minum, mengetih dulu, sembang dengan member-member, kemudian pergi masjid. Ada ruang lagi, kat luar pula sembang lagi. Dekat luar pula sembang. Dah azan baru dia masuk, rugi. Rugi. Sedangkan Nabi sebut, apabila imam dah duduk dah di atas mimbar tu, maka dah tak ada dah. Kira telur pun tak dapat lah. Nilaian ganjaran yang diperolehi, telur pun tak dapat. Baik. Kemudian keberkahan yang lain yang ada pada hari Jumaat ialah hari berkumpulnya orang Islam. Masa itulah kita berkumpul, berkenal-kenalan, membina hubungan ukhuwah. Baik. Walau sekarang ni kita tengok realiti pada masa sekarang, walaupun salat Jumaat dia tak ada, kita dah bincang dah tadi, banyak ganjaran, fadilat, kelebihan pada hari Jumaat. Sekarang ni kita kata nak buat macam mana? Masjid tutup, itu masa masjid tutup lah. Kemudian bila masjid buka untuk sebahagian orang saja untuk pergi hari Jumaat, kita pun tak pergi juga. Tak berusaha untuk pergi. Itu persoalannya. Tak berusaha untuk pergi. Dia kata tak apalah, dia kuota 40 orang je, tak apa, dah ada dah tu. Ada tak kita usaha? Malang kalau kita tak usaha. Malang kalau kita tak berusaha.
takut kewajipan kita untuk menunaikan salat Jumaat tidak terangkat sebab kita tak ada usaha. Kan? Minta maaf lah saya sebut, walaupun hari Jumaat tu dia ada kota, memang susah sebab orang berebut hari Jumaat ni. Tapi solat waktu pada masa-masa yang lain, kota tu tak penuh pun. Kan, kita yang pergi ke masjid ni, kita rasa macam agak duka cita. Orang duk bising-bising kenapa masjid tutup, bila masjid buka tak pergi pun. Kan, janganlah melihat Islam itu, syariat Islam itu hanya menyuruh kita, khususnya para lelaki, pergi hari Jumaat je, tak. Kan, masjid ni kalau sebolehnya 5 waktu lah untuk pergi ke masjid. Kecuali ada hal-hal lain tertentu. Tapi malangnya kita tak laksanakan benda tu. So pada musim-musim Covid ni, ramai yang saya melihat tak berusaha pun untuk pergi salat Jumaat. Dia ada kuota tertentu. So kita pernah tak berusaha untuk dapatkan kuota tersebut. Kalau kita tak berusaha, takut kewajipan yang Allah fardukan pada kita untuk salat Jumaat, kewajipan itu tak terangkat. Kan, kita selesa untuk pergi ke kedai, minum, kemudian tengok TV kat rumah, sedangkan waktu tu waktu Jumaat dan kita tidak berusaha untuk menghadirkan diri. Baik. Walaupun waktu katakanlah masjid ditutup. Kan? Masjid ditutup. Apakah kita masih boleh mendapatkan fadilat-fadilat yang lain bersempena hari Jumaat kalaupun tidak kerana salat Jumaat? Kan? Sebab kita sebut kelebihan hari Jumaat itu sendiri, kita masih boleh dapat kelebihan-kelebihan yang lain. Kan? Pertama sekali, baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Kan? Pada hari Jumaat, sama ada daripada malam Jumaat tu sampai hari Jumaat habis, baca surah Al-Kahfi. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an disebutkan, ataupun Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baiti al-atiq." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Kaabah. Hadis ni hadis riwayat Ad-Darimi. Syekh Albani dia sebut hadis ni sahih. Namun ada sebahagian ulama yang hadis mengkritik hadis ni, menyatakan hadis ni adalah hadis yang mauquf, perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi hukumnya marfu', maksudnya sampai pada Rasulullah, kerana khabar fadilat ni, kelebihan-kelebihan ni, sahabat dia takkan bercakap melainkan perkara itu Nabi bagi tahu. Fadilat ni, sebagaimana bab fadilat ni, kira kalau kita nak tahu fadilat-fadilat tertentu, pengkhabaran melalui Nabi SAW. Nabi yang bagi tahu fadilat hari tertentu, waktu tertentu, masa tertentu, tempat tertentu, Nabi bagi tahu. Ada pun yang kita terima dalam grup WhatsApp, datang bulan Syaban, ini kelebihan dia, bulan itu kelebihan dia, hari itu kelebihan dia, kita nak kena semak balik. Kan? Ada tak Nabi sebut fadilat? Kan? Hatta walaupun dia tu orang panggil syekh, dia kata ni ada fadilat ni, buat ni fadilat ni, ayat ni ada fadilat ni, kita nak kena cari bukti perkataan dia tersebut. Sebab fadilat ini tidak dijanjikan oleh syekh mana-mana, tetapi dijanjikan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi hadis yang lain tentang surah Al-Kahfi ni juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumaat. Dan hadis riwayat Al-Baihaqi. Syekh Albani sebut hadis ini sahih. Jadi hadis tentang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ini, so ada hadis yang agak kuat berbanding masyarakat kita yang buat Yasin pada hari Jumaat. Masyarakat kita telah terbiasa dengan baca Yasin. Sebab ada yang kata, alah, apa salahnya? Bacalah dua-dua, baca Yasin dan baca Kahfi. Kita tengok biasanya, realiti lah, realiti, orang yang dah baca Yasin, dia dah malas dah baca Kahfi. Biasanya begitu. Kan?
Kalau hari Jumaat kat rumah tak baca pun Yasin, nak kena pergi masjid pun pula baru dia akan baca Yasin. Bahkan kalau pada malam Jumaat di sebahagian tempat, khususnya di kampung-kampung, hari itu imam tak baca Yasin, dia ganti dengan kuliah pula, ustaz mana pula mengejut datang, dia marah dia. Dia malam Jumaat ni baca Yasin. Kan? Kau duduk kat rumah tak boleh baca Yasin. Kan panjang Jumaat. Kan panjang Jumaat. Kau tak boleh baca Yasin nak tak di masjid. Baik. Jadi realiti masyarakat begitu. Kalau dah baca Yasin, dia tak baca Al-Kahfi. Kan? Jadi hadis yang lebih kuat dan lebih khusus pada hari Jumaat adalah Al-Kahfi. Kan? Bukan Yasin. Ada pun Yasin nak baca hari apa pun tak apa. Hari Isnin boleh, Selasa boleh, Rabu boleh. Kan? Kerana kita melihat pengkhususan hari Jumaat tersebut, ada hadis yang menyebut tentang bacaan surah Al-Kahfi. Baik, yang kedua, walaupun masjid ditutup umpamanya, ini pada hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat ni, walaupun masjid ditutup, masih ada kelebihan tersebut yang kita boleh mengamalkan dan ia adalah sunnah. Antara yang keduanya adalah membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan pada salat subuh hari Jumaat. Hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an, ia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi as-subhi yawm al-jum'ati bi alif lam mim tanzil fi ar-rak'ati al-ula wa fi ath-thaniyah hal ata 'ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Baik, Nabi biasanya membaca pada salat subuh, kata Abu Hurairah, Nabi biasanya baca pada salat subuh hari Jumaat alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzil, surah As-Sajdah tu, kan, pada rakaat pertama. Dan pada rakaat kedua Nabi baca hal ata 'alal insan hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, surah Al-Insan. Ni kata Abu Hurairah. Hadis sahih Muslim. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni, dia kata Nabi hari Jumaat Nabi baca dua surah ni, As-Sajdah dan Al-Insan. As-Sajdah rakaat pertama. Jadi sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi adalah pada surah tersebut, surah As-Sajdah, bukan pada sujud. Ramai orang juga yang salah faham. Kadang-kadang dia baca surah lain yang ada sajdah, maka dia sujud. Dia menggantikan surah Alif Lam Mim Tanzil tu, surah As-Sajdah. Dia gantikan surah Sajdah, dia ambil surah lain yang ada sujud sajdah, dia pun sujud. Maka dia menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah, kerana sunnah yang Nabi buat adalah surah Sajdah pada rakaat yang pertama dan Al-Insan pada rakaat kedua. Adapun hukum membaca surah Sajdah ni dia sunat. Sunat, bukan wajib pun. Kan, tak perlulah nak paksa imam, tak perlu nak rasa kecil hati, tak perlu nak rasa marah apabila imam tak baca surah Sajdah dan Al-Insan, kerana dia sunat. Imam dia ada hal-hal tertentu yang dia perlu fikirkan. Pertama, mungkin kerana diri dia sendiri. Kan? Mungkin kerana dia sakit, dia tak sihat, dia rasa tak sedap perut, dia nak kena cepat. Mungkin itu pada diri sendiri. Dan mungkin dia fikir pada makmum. Kan? Bagi orang yang geng-geng pencen yang dia tak ada kerja apa, lepas subuh nanti dia pergi mengeteh kena roti canai dengan cucu pun dia tak bela, dia relax. Bagi yang pencen mungkin dia akan rasa marah, apa imam tak baca. Tapi bagi negeri-negeri yang Jumaat itu adalah hari bekerja, kena pula subuh masuk 6.20, baca As-Sajdah dengan Al-Insan, dia ni lepas bagi salam start motor tu, lagi 45 km pula nak pergi kerja. Jadi dia nak kena punch, kan? Punch in, punch card. Dia nak kena cepat. Maka imam yang duduk di taman tersebut, dia tahu makmum yang ramai bukan kerja di sini, nak kena cepat, maka dia boleh untuk tidak membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Itu mengikut kebijaksanaan imam. So jangan imam pula tak cerdik, dia dah tahu dah, dia bukan orang kampung. Kan, kalau di kampung ni mungkinlah ramai yang bukan ramai yang dia ada masa sendiri. Ini memang masa terhad. So imam perlu bijaksana dalam hal ini, kerana membaca surah Sajdah dan Insan adalah sunnah yang sunat.
bukanlah diwajibkan. Baik. Yang ketiga, bersihkan diri pada hari Jumaat, seperti potong kuku, potong rambut, siwak. Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para ulama mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, menegaskan dianjurkan potong kuku, potong rambut di badan, termasuk misai, bulu kemaluan pada hari Jumaat. Ada dalam kitab Al-Majmu'. Jadi Imam An-Nawawi dia sebut para ulama Syafi'iyah menyatakan sunat untuk potong kuku, cukur rambut dan potong apa-apa saja bulu-bulu yang ada di badan pada hari Jumaat. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dia pernah memberikan keterangan tentang pandangan Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang potong kuku. Potong kuku. Lalu beliau menjawab, dianjurkan dilakukan pada hari Jumaat. Ini pandangan pertama Imam Ahmad, sebelum matahari tergelincir. Ada pandangan Imam Ahmad juga dianjurkan pada hari Khamis. Ada juga pandangan Imam Ahmad, dia kata orang-orang boleh memilih waktu untuk potong kuku, maksudnya tak semestinya pada hari Jumaat. Setelah dia bawa pandangan Imam Ahmad ni, ada beberapa pandangan tu, kemudian Al-Hafidh memberikan komentar. Dia buat pandangan yang terakhir, dia kata adalah pendapat ataupun pandangan yang dijadikan pegangan bahawa potong kuku itu disesuaikan dengan keperluan. Ada dalam Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Jadi maksudnya yang kata pandangan Imam Ahmad ni ada tiga pandangan. Pandangan yang lebih kuat, dia kata boleh potong masa-masa bila. Baik, kita ambil jalan beginilah. Oleh kerana dalam mazhab Syafi'i pun ada menyebut tentang sunat potong hari Jumaat. Kalaulah kita tak ada masalah apa-apa, kan, kuku pun okey je, pilihlah hari Jumaat. Pilihlah hari Jumaat untuk nak potong misai ke, nak potong apa-apa pun, pilih hari Jumaat. Adapun jika sekiranya dah tengok dah panjang, dah serabut dah, misai pun dah masuk dalam mulut dah, maka dia boleh memilih mana-mana waktu untuk dia memotong misai dia ataupun apa-apa pun. Baik. Yang keempat, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yawmi jum'atin fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jum'ah. Faman kana aktharahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah." Perbanyakkan selawat kepadaku pada setiap hari Jumaat. Nabi suruh banyakkan selawat padaku pada setiap hari Jumaat. Kerana selawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumaat. Barang siapa yang membawa banyak selawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis Al-Baihaqi. Nabi sebut perbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Okey, kita ada zikir sepanjang hari. Kita ada istighfar, kita mungkin ambil zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim yang akan memberatkan timbangan di hari akhirat nanti. Mungkin kita zikir la haula wala quwata illa billah. Tapi hari Jumaat cuba untuk khususkan ataupun perbanyakkan selawat, kerana Nabi menyebut secara khusus perbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni kita jadikan khusus. Di samping kita banyak istighfar pada setiap hari, kita jadikan khusus pada hari Jumaat ni perbanyakkan selawat. Baik. Yang kelima, berdoa pada hari Jumaat. Hadis yang tadi ni daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebut tentang hari Jumaat. Baginda bersabda, "Fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu syai'an illa a'tahu iyyah." Dalamnya terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba yang muslim tepat pada saat itu berdiri salat meminta sesuatu pada Allah, melainkan Allah pasti memberikan padanya. Lalu baginda mensyaratkan dengan tangannya untuk menggambarkan sedikit hadis yang tadi kita baca tadi ni, hadis sahih Muslim. Hadis ni kan, hadis ini nak cerita sebab kita dah berbincang tentang pandangan-pandangan yang menyebut, ada yang menyebut tentang waktu selepas waktu asar sampailah dekat dengan maghrib. Kalau kita ambil pandangan itu sahaja,
kalau kita ambil pandangan itu sahaja, kita perbanyakkan doa selepas asar, maka orang yang duduk di rumah boleh tak? Perempuan boleh tak? Kalau masjid tutup, boleh tak? Kan? Boleh. Tidak semestinya di masjid kalau mengambil pandangan tersebut. Maksudnya pada hari Jumaat ini ada waktu dan saat ketikanya doa dimakbulkan. Rebutlah peluang tersebut. Baik, yang keenam, kan? Yang keenam, curahkan waktu untuk melakukan ibadah pada hari Jumaat. Curahkan waktu, maksudnya hari Jumaat ni lebihkan ibadah berbanding hari lain. Kalau zikir hari lain kurang, maka pada hari Jumaat ni lebihkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah. Allah berfirman, Allah kata, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Ibnu Kathir dalam tafsirkan ayat ni disebut, ketika azan Jumaat berkumandang maka dilarang jual beli. Dalam tafsirkan ayat ni, dia kata masa azan berkumandang maka jual beli diharamkan. Tak boleh. Ada sebahagian tempat yang kita tengok dia mengambil ringan dalam hal ni. Kan? Patutnya kalau dah tahu khatib yang ada di atas mimbar tu, bagilah amaran. Siapa yang ada di luar dilarang penjual, dilarang menjual, yang membeli dilarang membeli, masuk ke dalam masjid. Sepatutnya khatib lah berpesan begitu. Kan? Tapi khatib dia kata dalam teks tak ada tulis. So diikut dalam teks je. Kau nak berlaku apa, kau nak sembang ke, kau nak buat apa, kau nak jual beli kat luar, lantak langkah. Aku betul-betul baca teks je. So dalam teks tak tulis, aku takkan cakap apa pun tentang yang tak ada dalam teks. Kan? Kalau di negara Arab, Jordan dulu, jangan. Kan? Khatib tu betul-betul berperanan. Dia nampak sesuatu yang tak betul, dia tegur depan-depan. Kan? Tegur depan. Itu belum lagi dalam hal-hal besar yang berniaga di luar tu ketika azan sudah dikumandangkan. Maka lebih-lebih lagi lah. Baik. Ketika itu, azan dikumandangkan, kata Ibnu Kathir, tak boleh jual beli, manusia kena berkumpul untuk nak mendengar khutbah dan salat Jumaat. Maka setelah selesai salat Jumaat, maka bolehlah bertebaran ke muka bumi ni nak cari kurnia Allah, nak cari rezeki, selepas tu dipersilakan. Nak berniaga selepas itu dipersilakan. Sebab tu dalam hadis Arq bin Malik, dia kata jika selesai salat Jumaat, ni bukan hadis, ni dia doa. Arq bin Malik ni dia doa setelah selesai salat Jumaat, dia berhenti pada pintu masjid, lalu dia doa, Allahumma inni ajabtu da'watak wa sallaitu faridatak wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khairur raziqin. Dia Arq bin Malik ni selepas salat Jumaat, sebab Allah berfirman lepas habis salat Jumaat bertebaran di muka bumi. Dia berhenti di muka pintu tu. Ni kena pastikan tak ada orang lalu lah. Mungkin Arq bin Malik ni waktu tu dah tak ada dah orang lalu ataupun pintu luas. Kan? Jangan pergi berhenti di tempat laluan orang pula. Kan? Jadi dia berhenti dan dia doa. Dia kata, ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu. Maksudnya panggilan apa? Apabila azan dikumandangkan, Allah suruh pergi untuk salat Jumaat. Dia tak, aku dah penuhi panggilanmu. Aku telah melaksanakan salat wajib untukmu. Aku telah menyebar ke muka bumi sebagaimana perintah darimu. Berilah aku rezeki dari kurniamu. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi dibaca doa ni. Sebab berdasarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi ni, Allah berfirman, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi dan carilah kelebihan kurnia Allah. Kan? Maka dia berdoa, dia minta supaya rezeki dia tu diperbanyakkan, kan? Kerana Allah lah yang sebaik-baik memberi rezeki. Kita juga boleh buat macam ni. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di
Dia kata yang dimaksudkan jika telah selesai salat, ayat ni, telah selesai salat Jumaat, carilah rezeki. Namun kerana berdagang itu kemungkinan besar membuatkan seorang lalai dalam zikir. Sebab ayat ni Allah sebut apa tadi? Allah sebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Walaupun Allah sebut wabtaghu min fadlillah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki ataupun kurnia Allah. Namun Allah sebut ayat akhir ni wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah pada Allah banyak-banyak, moga-moga kamu menjadi orang yang berjaya. Sebab tu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ni dia sebut tentang ayat ni. Kata bila selesai salat bolehlah pergi bertebaran, pergilah nak berdagang ke, nak mencari rezeki. Dia kata sebab cumanya kemungkinan besar orang ni bila dia pergi berdagang, nak pergi cari rezeki ni, dia lalai untuk berzikir, dia lalai untuk ingat Allah. Sebab tu Allah sebut bertebaran di muka bumi, pergilah cari kurnia Allah kan, yang halal ni, tapi dengan syarat kena banyak ingat Allah kan, banyak berzikir pada Allah. Dia kata berzikir ketika diri, zikir ketika duduk, zikir ketika baring. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang beruntung sebagaimana disebut dalam ayat surah Al-Jumu'ah tersebut. Baik. Cuma dia juga sebut, dia juga menghuraikan tentang zikir yang dimaksudkan ni. Zikir ni ada bentuk zikir yang kita sebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah, ada bentuk dalam menyebut. Dia kata ada bentuk zikir ni maksudnya sebut dan ingat. Ada bentuk zikir ini dalam bentuk muamalah yang baik sesama manusia. Ini juga bentuk zikir. Dia kata contoh dalam muamalah, seseorang tu dia tak menipu. Kalau dia berniaga, dia tak menipu timbangan umpamanya. Dia muamalah yang baik. Dia buat tu untuk dapat redha Allah. Dia buat apa yang Allah suka. Transaksi tu transaksi yang halal, tak ada transaksi yang haram. Dia juga tidak membahayakan ataupun memberi mudarat dalam transaksi itu kan, umpamanya. Maka semua muamalah yang baik itu juga adalah zikir. Itu yang dimaksudkan. Itu juga adalah zikir. Contoh, kalau kita macam kita nak, orang peniaga lah, dia peniaga. Dia dia nak jual rambutan. Nak jual rambutan. Sebab berapa kali dah kena kita pergi nak beli rambutan. Dia dah 3-10 anak sekolah. Kita kata boleh rasa abang, dia bertimbun boleh rasa. Dia kata boleh rasa. Kita pun rasa betul lah anak sekolah. Kita kata bagi RM10 lah. RM10 tu dia cedok tu bukan tempat kita rasa, dia cedok dalam. Kita pun bawa balik lah kat family ni, rambutan anak sekolah. Sampai rumah tengok rambutan rumah orang tua. Bukan anak sekolah, dah layu dah kan. Jadi dia menipu. Jadi orang yang tak sanggup menipu, tak sanggup mengurangkan timbangan, tak sanggup melakukan penipuan dalam muamalah, tidakkah kerana Allah? Dah tentu kan. Dia nak menipu timbangan, dia kata Allah tak bagi ni. Dia nak tipu yang buah yang baik dan buah yang tak baik, dia fikir ini Allah tak bagi. So itu juga zikir. Itu juga bentuk zikir. Tidak semestinya dalam bentuk ucapan subhanallah, tetapi muamalah yang baik juga disebut, itu juga adalah bentuk zikir. Baik, sekira setakat itu saja. Kita pun dah cukup sejam. Terima kasih kepada yang bersama dalam online. Yang bagi salam, saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudi masuk dan dengar dan sebar-sebarkan. Mudah-mudahan ilmu ni dapat manfaat pada diri saya dan pada kita semua, dan juga menjadi saham pahala amal soleh pada tuan-tuan yang tolong share
kan, sebab lebih ramai dengar, lebih ramailah yang saham pahala tersebut kita dapat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Kalau salah silap, terkasar bahasa, saya minta maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.